dengar boleh cakap lah. Boleh angkat tangan kalau dengar? Ada mode angkat tangan ke? Yes, Diana. Terima kasih Dania kerana memberi respon. So hari kita nak buat kerja rumah itu. Oh, senet. Baik, kita tanya. Okay, ikut. Okay, ni soalan dia. Okay. So kita nak cuba lukis daripada 45 darjah kan. Soalan dia memang susah sikit. Lepas tu online pula kan. So awak cuba menumpukan sepenuh perhatian. Macam ni kan. Saya ukur dulu 45 darjah So 45 darjah. Sampai 45. Okay, 45. Lepas tu gariskan. Okay, so dapatlah 45 darjah. 45 darjah. Tetapi saya nak gambar saya 45 darjah sini. So, lebih kurang 45. Okay, so dia ambil masa lama sikit lah. Saya buat satu je soalan, lepas tu kita buat pergi seterusnya. Nanti saya akan share recording dekat kelas. Maksudnya dalam grup kecil lah. Sebab dia punya ni tak berapa cantik lah. Dia punya ni images tu. Okay, so bear in mind lah. Alright, first of all, apa yang kita akan dapat dari lukisan lah. Kita akan pilih satu plan. Boleh dengar Cuba angkat tangan kalau boleh dengar. Angkat tangan boleh dengar. Okey, bagus, terima kasih. Bolehlah, pandailah pakai angkat tangan dah kan? Okey, bagus. Alright, so hari ni kita cuba selesaikan kerja rumah kita lah. Kita akan pilih satu sahaja pelan ataupun dongakan yang paling senang lah. Biasanya untuk soalan ni yang paling mudah, kalau saya nak ambil, saya akan ambil sisi pandangan depan. Okey, sisi pandangan depan saya. Kalau nampak saya sisi pandangan depan. Sisi pandangan depan. Betul? Pandangan depan ni adalah satu curve kan? Ini pandangan depan. Boleh. Lepas tu sini satu. Boleh. Pandangan depan. Dan kita boleh nampak yang ni lah. Naik atas dan turun bawah. Boleh. Naik atas dan turun bawah. Okey. Boleh. Jadi pandangan depan ni, yang ini adalah kita punya bulatan. Berapakah jari bagi bulatan? Jari bagi bulatan, awak boleh tengok yang ini, semua ni 4 kan? 4 cm. Jadi jari saya adalah 2 cm. Jadi awak seharusnya perlu lukis bulatan jari 2 cm. Exact lukisan lah. Okay? Exact lukisan 2 cm jari tu. Jadi kita akan mulakan dengan pandangan yang hadapan. So daripada sini kan, pandangan depan saya. Pandangan depan. Okay. Pandangan depan saya adalah, sepatutnya sini adalah pandangan hadapan. Ataupun kita nak di depan lah, pandangan depan. Boleh? Di depan. Lepas tu sebelah sini dia adalah sisi. Okay. Dan yang sebelah sini adalah pandangan pelan. Okay. Kita buat sama-sama, jangan risau. Alright, so langkah pertama, yang paling mudah tadi kita boleh buat yang ni lah. Jadi kita buat pandangan depan. Pandangan depan awak dengan 2 cm bulatan. Lepas tu sini pun 2 cm. Okey. Jadi apa yang kita akan lakukan? Saya anjak sikit, saya akan kedepankan sikit. Kita buat satu-satu kat sini betul. Okay. Hari ni dia tradisional. Buat pakai digital ink pun kadang-kadang saya rabut juga. Okey. Kita mulakan dekat sini, pandangan depan. Okay. Jadi tadi tu 4 cm kan? So saya dah cakap kita spare
2 ataupun 1 cm daripada setiap. Ni garisan halus Garisan halus 2 cm kita spare kan. Yang mana kita nak buat dia bentuk lah. Okay, jangan risau, kita akan perlahan-lahan buat. Okay. So 2 cm mula-mula dengan 2 tambah 2 jadi 4 lah. So lukiskan 4 cm ke sana. Lukiskan 4 cm ke sana. Sini 4 cm. So gunakan pembaris lah. Exact lukisan saiz yang sama Okay, lepas tu buku ni dia punya jarak ni tak sama macam kotak So sini 2 cm, sini 2 cm. Boleh? 2 cm, 2 cm. Allah. 2 cm, 2 cm. Okay, kita dah buat kat sini dulu 2 cm tadi adalah jari kan. 2 cm. Lepas tu jari ni 2 cm ni. Tinggi dia tadi, tinggi sini. Tinggi sini. Sini punya tinggi. Sini punya tinggi tadi. Berapa cm? Sini punya tinggi. Tinggi jarak tegak Jarak tegak bukan sengit. Jarak tegak saya adalah berapa ni? Ni adalah macam belakang Ada tak pergi depan? Boleh open bar? Dia adalah 4 cm. So kita akan ambil 4 cm. 4 cm. Jarak tegak 4 cm. 4 cm. So gariskan 4 cm. Okay, 4 cm. Lepas tu dia sengit kan? Nampak dia? Ya. Sengit kan? Dia sengit. Betul? Jadi sengit tu kena gariskan sajalah. Janganlah kita buat jarak tegak dulu baru kita sengit tu baru kita sambungkan. Boleh? Okey. Itu boleh tak faham nak? Boleh tak? Boleh tak? Kita buat perlahan ni. Boleh faham tak tangan? Faham, Ibu, faham. Alhamdulillah. Alright, next one kita akan buat yang bulat pula. Ini yang bulat. Jari dia 2 cm. Sebab dia 4 kan. So ni jari dia 2 cm. So awak kena ambil jangka lukis lah. So saya tak ada jangka lukis, saya buat ini Awak kena ambil jangka lukis lah okay, jangka lukis. Okay, jangka lukis awak buatlah sini jangka lukis So jari dia 2 cm. So awak akan buat bulat lah. Okay. So bulat saya dia 2 cm kan. Sini pun 2 cm. Ya. So kita akan buat bulat. Cuba awak buat sendiri saya buat sketch. Lebih kurang nanti awak buat sendiri bulat dengan jangka lukis. Saya tak ada jangka lukis kat rumah. Okay, so lebih kurang bulat saya lah. Alright, next one. Itulah jawapan yang ni. Yang sikit lagi adalah yang sini. Yang sini ni. Ini yang saya boleh color ni. Ini juga jawapan juga. Jadi jarak tegak ni berapa? Jarak tegak ni adalah 2 cm kan. So saya tarik dia 2 cm dekat sebelah sini. 2 cm. 2 cm. So saya tarik atas dan saya tarikkan sampai ke sini lah. So itu jawapan dia. Nanti bulat tu awak letak dalam lah. Ni awak kena pakai jangka lukis ni. Ini jawapan dia. Okay. So settle satu bahagian of elevation, satu pandangan depan, pandangan depan. Okay. Sebab apa kita buat perlahan? Sebab saya rasa mungkin ada yang tak jelas minggu lepas lah. Okay. So ini jawapan yang pertama. Okay. Pemadam dah saya cuba padam apa yang tak berkaitan. Alright. So sepatutnya depan awak akan jadi clean and nice and bersih lah. So padam mana yang tak sesuai. So gelapkan mana jawapan yang betul. Alright. So don't worry, kita dah at the end of the chapter. So this thing saya nak bagi dia clear a bit. So saya laju saya ulang Okay, so this one kena pakai jangka lukis. Kena pakai jangka lukis. Alright. Boleh So basically awak boleh lah tandakan ini adalah 2 cm. Lagi ini adalah 4 cm dan sebagainya. Daripada sini kita akan cuba dapatkan
sisi. Apa yang kita dapatkan sisi, kita akan unjurkan tadi. So apa unjuran? Unjuran adalah kita buat garis tapi dia lembut je. Maksudnya garisan yang halus lah. Tidak setebal jawapan. Okay, kita unjurkan saja. Unjurkan saja. Okay, ini pun kita unjurkan. Unjurkan means kita gariskan saja secara halus. Itu unjuran. Kita nak pergi pada bahagian kedua, sebelah sini, this part of it. So sisi, basically sisi. Okay. Alright, boleh? So unjurkan sahaja dan bahagian okay. Okay, pandangan sisi. Okey, daripada pandangan sisi adalah sebenarnya sisi tu kita dapat dari segi empat semua segi empat semua dengan panjang yang paling besar adalah 4 cm lah. Okey, 4 cm tadi. Lepas tu pastikan kita jarak sama lah. Kita kan letakkan sini di kotak, kita gariskan sahaja untuk sisi. Dia adalah 4 cm tegak dan dekat dalam dia ada, daripada sini kita unjurkan. Ini juga jawapan. Okay. So jarak tepi ke bawah adalah 5 cm. So 5 cm ukur 0 sampai 5. 0 sampai 5. Ini adalah 5 cm. Okay. So gariskan sahaja. So jawapan akhir gelapkan. Jawapan akhir gelapkan. Jadi yang ini adalah hasil daripada unjuran daripada sebelah. Okay, depan air gelapkan. Yang ini adalah hasil daripada unjuran sebelah sini. Okay, kita unjurkan saja. Okay, so biasanya unjuran kita akan buat garis yang lembut sikit lah. Jadi pada sikit lah garis yang lembut. So settle bahagian pandangan sisi. Kenapa 4 tak macam 4 lah? Sekejap Oh, 4 saya tak cukup ni. Saya betulkan balik Betul lah 4. Oh, dia bukan 4, dia 6 kan? Bawah tu 2. Sekejap 4 tambah 2, 6. Di sini saya betulkan balik. 4. So, panjang keseluruhan adalah 4 tambah 2, 6 lah. Sini semua 6 sebenarnya. Ini adalah 6 So betulkan balik. Betulkan balik, saya pun buat salah. Okay, so dia perlahan-lahan 4 tambah 2, 6. So 4 tambah 2, 6. So sini lah. So keseluruhan dia 6 patutnya. So yang ni saya betulkan balik. Jadi tinggi lah. Okay, tadi tu dah tersilap. Alright, so unjurkan dengan lembut. Dengan lembut. Unjuran ni adalah garis unjuran. Okay. So yang ini pun tegakkan balik. Tegakkan balik. So dapatlah jawapan. Okay, so padam lah. Yang tak berkaitan tu padam dengan kelas dia lah. So that is the answer for today lah. I mean that particular homework last week. Okay, so semula saya susun semula yang ni adalah 4 tambah 2. 4 ni atas dia, 2 bawah. So kita unjurkan sedikit dia. So ini pun unjuran daripada garis tadi. So daripada sebelah sisi, ini adalah sisi. So inilah jawapannya. Sisi. Ini adalah pandangan depan. Boleh? Depan sisi. Okay boleh Thank you very much Amin Datul Almah. Angkat tangan. Izah pun angkat tangan. Bagus. Kita nampak ni angkat tangan Alright, last one adalah kita akan undurkan untuk dapatkan pelan dan menggunakan sudut. Okay, macam mana nak buat? Daripada sini sebenarnya ini 45 kan, 45 degree. So saya tak payah buat tajam Saya ada tanda dia 45.
45. So apa saya buat? Saya masih lagi perlu unjurkan. Ni pun unjurkan. Nampak eh? Okay. Unjurkan eh. Nampak juga. Sabar betul. Okay, so spare some time of lagging and also whatever that is coming. Okay, so we will try to deliver the best for you. Cewa. Alright, so this one, yang ini kita straightkan, pergi dekat garis. Okay. Second one yang bawah ni pun saya unjurkan. Nampak pembaris saya? Saya unjurkan sampai dekat jumpa dekat bawah ni. Dekat sini. Okay, dekat sini. So unjurkan sampai dekat kita punya perjumpaan 45 degree tu. Ya. Boleh angkat tangan. Thank you very much. Yang lain saya tak tahu, dia mungkin tak lupa tanda kat tangan. Okey, seterusnya bagus Diana, terima kasih. So next one, bila dia dah jumpa dekat 45 degree ni, awak kena pantul balik. Okey, bila awak pantul balik, awak dah kena dekat sini kan intersect, awak gariskan. Ke sana. Gariskan ke sana. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, nampak intersection yang kecil ni pun sama. Gariskan dia ke sana. So, pakai pembaris lah. Pembaris pensel. Ini what are you going to do lah, supposedly lah, dekat kertas ni. Okay. So ini adalah kita punya unjuran. 1, 2. So the picture can go as far as ni lah kawasan ni. Alright. So macam mana nak buat seterusnya? Langkah daripada sini pula. Okay, awak dah unjurkan daripada sini. Okay. Saya akan ambil unjuran daripada atas pula. Daripada atas ni. So macam nak unjurkan yang atas, bucu yang paling tepi tarikkan ke bawah. Okay. Yang paling tepi tarikkan ke bawah. Okay. Bucu paling tepi tarikkan ke bawah. Okay. Turunkan dia. So halus je. Halus saja. Haluskan. And this bottom, bucu bawah pun sama. Tarikkan ke bawah. Tarikkan saja. So lembut saja. Lembut dulu. Lembutkan. Dan last sekali, hujung sekali, tarikkan ke bawah. Dah. Okey, boleh So jawapan akhir. Jawapan akhir kita akan gelapkan jawapan lah. So boleh gelapkan jawapan. This will be my answer lah. So gelapkan. Tebalkanlah lukisan tu. Tadi tu unjuran adalah garisan halus. So jawapan akhir saya tebalkan saja. Okey, jawapan akhir saya tebalkan. Dan ini adalah jawapan akhir. So, that is the answer ataupun jawapan kita. Okay, sini satu, depan. Lepas tu sisi dan pandangan atas. Ini adalah plan. P-L-A-N ataupun pelan. Pelan tu cakap Melayu. Cakap putih, pelan ni pelan cakap Melayu lah. Pelan. Okay. So that is the correct way lah. Okay, the correct way of your homework. That particular week lah, last week. Okay. Ada masalah? Tak ada So that is the itulah punya penjelasan. Okay, so don't worry. Nanti saya akan share a few after this sebelum habis bab ni saya akan cuba lagi buat latihan berkaitan dengan ini. Okay, sebab lepas ni kita akan pergi sketching. Bila dia sketch, kita tak payah lama-lama untuk sketch. Cumanya bila sketch, dia macam gambaran kasar saja tentang sketching. Alright, so saya tinggalkan kerja rumah ini untuk awak dulu. Bukan, saya tinggalkan ini sebagai jawapan.
hopefully ada faham sikit lah. Fahamkan yang mana kita akan unjurkan dengan sudut. Okay. Sebenarnya yang ini tak payah ukur dah. Ini adalah datang daripada unjuran. Kita hanya buat satu je. Buat satu, lepas tu kita unjurkan. Kita dapat semua jawapan. Itu namanya lukisan lah. Okay. Lukisan untuk pelan-pelan dan sebagainya. Alright, so saya akan sambung pergi kepada sketch dulu. Sketch. Okay, saya akan pergi sketch. Lepas tu baru kita buat beberapa latihan berkaitan dengan pelanggan domak karya. Okay, sketch pun satu lagi yang agak sukar. Okay. Tapi sketch adalah sketching, biasanya just knowledge je lah. Kita akan go into more pada bahagian sekarang macam ni. Tapi sketch kena tahu lah. Okay, sketch kena tahu. Okay, so kita pergi pada sketching dulu. Sketching So sketching tadi. So habis untuk tajuk ni. Okay, mungkin saya boleh ingatlah soalan dia. Dia adalah sedikit sukar lah. Okay, sedikit sukar. Tapi kesukaran tu akan ditepus bersama. Okay. 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 Okay, ada sikit lagging Boleh? Okay, ada sikit lagging. So boleh try sekejap. Okay, daripada gambar ni. Okay, daripada gambar ni, awak boleh tengok dia ada 3 pelan. 3 sisi gambar lah. Okay, 3 sisi gambar. Ini adalah sisi, ini adalah depan dan ini adalah pelan. Pelan basically adalah di bahagian atas. Kita kena tahu lah pelan tu atas. Okay. So apa yang akan kita buat daripada sini, kita akan ambil semua sisi belakang dia. Sisi belakang dia. Yang mana total dia sini adalah 2 cm. Betul? 2 cm. Dan ini pun total semuanya adalah 1.2, 1 adalah 2.5. Okay. Dan yang ini pun sama. Apa yang akan kita lakukan adalah kita akan tarik gambar ni kepada satu sisi 3 dimensi. Awak kena bikin sini dulu. 3 dimensi. Yang mana saya akan tarik yang biru ni, saya akan bawa ke sini. Okey. Yang biru ni belakang dia berapa? 2 cm kan? So saya akan ambil 2 cm. Saya tarikkan aja. 2 cm. Lepas tu turun pun 2 cm kan? So ambil 2 cm sini, 2 cm sana. Boleh? Ini cara lakaran. Yang kedua, saya akan ambil sisi yang orange ni. Orange ni dekat sebelah sini. Okey. Tapi dia mesti unjuran sudut yang sama kan? So tarik dia tadi, macam tadi tarik mungkin halus sikit Mungkin saya tukar tolong. Okey, jadi kita kalau halus kita pakai dia kuning. So tarikkan dia. Tarikkan. Okey. Lepas tu dia tak payah gap. Okey. Yang kuning ni berapa cm ni? 2.5 kan? Okey. So ambil sahaja 2.5 bawah. Tinggi dia sama. So 2.5. So tarikkan aja. Tarikkan saja. Dengan jarak sama lah. Ini adalah 2.5. Okey. So tinggi tadi adalah 2 cm. So ini adalah untuk sketching. Sketching basically macam dapatkan gambaran lebih lain lah. Maksudnya the whole thing, the whole picture. Alright, so last kali adalah pelan yang berwarna hijau ni. Ini adalah pelan saya. Okey. So tengok bawah sekali adalah 3 cm. Betul? 3 cm. Ke 3 cm. 3 cm tambah 1 ni. 4 kan?
Okey. So ambilkan yang ni. Dia macam unjul juga tadi, tapi dia satu 3D tadi. Saya anjakkan. Ini pun sama, unjulkan. Dia basically macam unjuran je lah. Busu tadi lepas 2.5 awak tarikkan je. Ni pun tadi. Busu tadi tarikkan je. So jawapan akhir untuk bawah. Bukan akhir. Sketching yang first. The very basic of sketching sebenarnya. Ni bawah. Okay. Lepas tu ambil 1 cm 1.5 sini. So tarikkan ke sini. Dan sini 2 cm, ukur 2 cm, tarikkan. So ni jawapan yang bawah. Dapat Jadi kat belakang sini, sini 1 cm. Okay, 1 cm. Ini 1 cm. 1 cm sini. 1 cm bawah. So dapatkan 1 cm. So tarikkan ke sini. Dan ini adalah 2 cm. 2 cm tu. Dia 2 sampai 1 3. Okey, dan di sebelah kiri pula sini ini adalah 2.5 1 tu sini tadi lah. Dia sebenarnya macam unjul juga. Bila kita unjul sini, lepas tu kita tarikkan ke atas. Unjuran ni garis halus So dapatlah gambar dia. Okey. Boleh? So kalau tak dapat nak ni, saya akan cuba share recording sikit on how are we going to project satu objek. Okey. Alright. So apa yang akan kita lakukan? Sebenarnya kita akan unjurkan tadi. Okay, unjurkan. Kita dah lakar. Ini langkah pertama. Langkarkan ketiga-tiga unjuran ortogon. Okey, lakarkan ketiga-tiga unjuran ortogon pada satah berkaitan dengan menggunakan ukuran sebenar. Okey, tandakan 1, 2, 3 lah. So, kita unjurkan. Jadi daripada sini, bila dia unjurkan, kita akan garis dia. Daripada sini kita akan gariskan. Okey, lepas tu kita akan gariskan ke depan. Ini pun sama, gariskan unjuran. Tarikkan ke atas. Awak nampak macam satu kotak. Awak macam membangunkan satu kuboid. Okey, nampak tak kuboid yang warna kuning-kuning tu? Kuning tu kita punya setiap bucu, kita tarik atas, tarik kiri, tarik kanan. Macam dia daripada dinding, kita projectkan jadi macam satu rumah. Boleh Okey. Nampak macam tu? Okey. So daripada unjuran tadi, awak akan cuba project gambar. Don't worry, it is not easy, saya faham. So apa yang kita nampak, ini kita boleh keluarkan sikit. Okey. Lepas tu ini kan. Lepas tu yang ini. Okey. Lepas tu dia akan, kita boleh project tadi kan. So ambil yang kuning sekali. Kuning ni dia akan turun ke bawah. Okay, dia macam projection membuat rumah kita nak cuba buat rumah. Alright. So ini lagi. Warna hitam hitam will be the answer. Okay, daripada kita project tadi, kita lakar it is perlahan-lahan perlahan. Lepas tu bawah ni ada sini. Okay. Apa lagi yang kita boleh nampak? Sini. Macam pelik sikit lah, tapi tak apa, sekejap. Okay.
So yang lain tu saya cuba padamkan. Saya tak perlu. Okay. So basically projection. Daripada tadi sketching, kita dapatlah satu bentuk. Just to get the basic idea of sketching dulu So it will be like this Boleh? Nampak tak? Okay, so jangan risau, dia memang itulah tadi, kena unjurkan daripada sisi-sisi. Ada soalan? Boleh faham? Boleh nampak tak? Siapa boleh faham? Maksudnya kita daripada sisi belakang, lepas tu kita tarik ke depan. Ini pun gambar yang paling simple sebenarnya. Okay, gambar paling simple. Cumanya tadi saya tak buat scale yang betul kan. Saya agak-agak je. So 2 cm tu nanti kita buat betul lah 2 cm. Ini dia macam besar sikit daripada gambar asal. Okay. So basically awak daripada kisahnya, daripada kita buat apa tadi? Ni tadi. Kita tarik dia. Tarik bawah. Lepas kita bawa dia naik atas. Kita bawa naik atas. Bawa naik atas. Bawa ke depan. Ini semua lah. Dia basically macam kita buat lukisan. Okay. Itu satu contoh. So bila unjuran, daripada unjuran dah dapatkan objek, dia a little bit tukar daripada tadi. Tadi kita boleh nampak. Sekarang kita kena visual. So visual dia sedikit problem sikit lah, tapi tak apa. Alright. So boleh kita cuba soalan kedua pula. Okay, cuba soalan kedua Okay, ada soalan? So saya akan screenshot this one. Okay, saya akan screenshot this one. Tapi untuk soalan macam bab ni, biasanya dia akan lebih kepada lukisan pelan dan sisi dan hadapan tadi lah. Okay, untuk sketching ni pun dia bagi basically cara biasanya. Okay, so seterusnya kita cuba soalan nombor 10. Boleh 10 10 punya soalan. So, kita go very slow. Furthermore, it is mathematics. Mathematics memang salah kan, sabar. Okay, so this is the question. Boleh tengok soalan muka surat 188. So how are we going to sketch the object? Okay, so ni ada gambar pelan. Dia dah siap-siap pelan. Tambah pula ada sudut pula tu. Okay. Alright. Apa yang akan kita buat? Daripada sini, kita akan cuba membuat dimensi 3D. 3D saya 90 kan? Lepas tu, sini pun, saya pun dapatkan dia 90. Cara ni kan. Dapatkan dia 3D. So, sketching, basic idea lah. Basic idea untuk sketch. Alright. Boleh tu soalan So, saya tutup soalan, kita buat gambar. Boleh Ataupun saya kecilkan. Okay, kita cuba dapatkan gambar kecil Kita buka atas. Kita buka sini. Okay. Ni basically lebih kurang. The idea is gambar dekat sini kiri, kita nak lukis sebelah kanan. Sebelah kiri kita nak lukis sebelah kanan. Okay, so macam mana nak buat? Okay, so langkah pertama awak akan buat dia sebagai satu garis lurus. Okay, lepas tu ke sini dan tarik ke sini. Yang mana sini awak ukur 90 darjah. Satu. So lebih kurang 4.5. Ini 1 cm. Ini 3.5. So jawapan kita akan tarik lah. Tunjukkan dia. Okay, ini pun tunjukkan. Okay. Lepas tu sisi semua adalah 4.4. Okay, 4.4. Kita tarik 4.4. Tak perlu ada gap Tadi memang ada gap, sekarang tak ada gap. Yang kedua,
1 cm. 1 cm. Dan yang ini tadi 3.5 kan. Kita tarik dia. Tarik dia. Okay. Yang dekat bawah sini yang warna hijau, dia adalah 4 cm dan juga 2 cm. 4 cm dan 2 cm. Okay, sini 4 dan 2. Okay. 4 dan 2. Ini pun tarik atas. Okay, kita tarik je lah. Sebab nanti jawapan akhir kita akan gelapkan. Okay. Okay. Basically lebih kurang dulu. Sketching yang very simple dulu. Okay, so what are we going to do next? Kita cuba unjurkan buku sini pula. Buku sini. Tarikkan ke sana. Yang ini pun tarikkan. Tarikkan ke atas. Awak nampak macam dia bentukkan satu kotak. Nampak kotak? Okey. Satu lagi yang sini pula. Ini tarikkan. So, saya sengaja pakai warna kuning so that dia memang lembut lah. Nampak bawah? Okey, macam awak buat cuboid lah. Macam awak buat cuboid. So cuboid bawah buat dulu. Final answer baru kita lukis. Ni kita buat unjur naik. Alright, next one. Next one adalah, sebab dia adalah saya punya gambar ni segitiga ni. So segitiga ni dia a little bit lah hard sikit. But don't worry. So ini kita tarik juga. Tarikkan. Yang sini pun kita tarikkan. So sini pun kita tarikkan. Nampak? Saya project satu lagi line. Pelan-pelan pelan-pelan. It will be not really easy for everyone. Tapi ada orang boleh nampak, ada orang dia macam ni. Tapi tak apa, jangan risau. Itu pelbagaian So awak nampak dia macam ada tilam stacking. Okay, tilam atas, lepas tu tilam bawah. Okay. So this is the quite hard part sebab dia sengit. Okay, sengit kita nak cuba buat yang ini. Saya ambil warna biru Kita cuba buat yang ni, biru ni. Biru daripada gambar. Nampak biru gambar? Ni biru gambar. Kita cuba buat yang ni. Itu kita just straight je. So daripada sini saya just straight pakai baris garis ni. Itu adalah garis sengit belakang. Okay. So next one saya akan gariskan yang sini pula. Yang sini boleh? Itu sketching yang pertama. Okey. Sketching yang pertama boleh? Seterusnya kita akan nampak yang ni. Okay. Saya move very slow ni. Next one. Bear in mind dia ada plus minus gambar yang size tak sama lah. Sebab saya macam roughly je kan. So just to get the basic idea of sketching je. So this one. Boleh? Awak nampak macam atap lah. Kita dah cuba buat atap. So yang ni pun gariskan saja. So that is the answer lah. Okay. Biru adalah answer. So we are moving slowly daripada atas juga turun bawah. And ini pula. Okay. Settle one. Bawah pula. Bawah ni macam tilam biasa je lah kan. Ada cushion bawah. So gariskan. Gariskan. Ada soalan ke? Ada soalan boleh cakap terus
Saya tengah lukis, saya tak nampak apa buat. Korang jangan lupa tulis nama. Okay, so we are moving. So nampak gambar sikit. Lebih kurang. So bawah dia straight je lah. Boleh. Dan habiskan lah. Bawah ni ada satu lagi bawah. Dia macam rumah tapi dia punya atap. Ada atap lah. So itu adalah cara untuk gambar bawah belakang. Lepas tu kita project. Tunjurkan ke depan, ke depan, ke depan, ke depan. So basically your gambar akan jadi macam ni lah. So nanti yang belakang ni dia akan dot-dot. Dia ada garis tapi dia tak jelas. Sebab dia terselindung. So dot garis. Dash, dash, dash. Boleh? Apa lagi yang dash? Belakang ni. Belakang ni tu sebenarnya dash ni. Dash, dash. Biru dia dah jawapan. Okay, ni pun sebenarnya dash. Boleh? Sketching. Lagi, ini pun sketching juga. So, habislah jawapan. Habislah jawapan. Siaplah lebih kurang. Nanti kita boleh cuba try sendiri, tapi ikut saiz yang betul. Sebab saya sketching ni, saya tak ada pemaris dengan digital ink. Okay. So, that is the basic idea of kita ada satu gambar, lepas tu kita projectkan dalam bentuk 3D lah. 3D kan macam ni, 3D. Lepas kita project, kita exactkan saiz gambar kat belakang, kita paste lah. Pastekan. Macam dapatkan 3D lah. Lepas tu kita project. Maksudnya kita buat apa? Kita tarik dan ke depan, tarik dan ke sini, tarik dan ke sana. Macam ni lah. Kita basically macam tu. Boleh? Some of you maybe guys dia tak ada masalah nak tengok sangat lah. Tapi don't worry, itu just try. Sketching pun kalau bab ni dia 2-3 soalan ni. So boleh try out. Okay, boleh try lah. So kita dah try dua-dua. Boleh So saya akan screenshot this one as your note. Alright. So nanti kita akan bagi kerja. So bolehlah try buat. Bolehlah try buat. So kita dah towards the end of this topic sebenarnya. Okay, dah nak ke penghujungnya. Cumanya nanti saya akan cuba buat latihan lagi lah. Latihan dan lagi. Okay. Macam dalam buku teks ni kan. Macam kita akan cuba balik lah. Untuk soalan tadi. Dalam buku teks ni soalan dia lebih kepada melukis yang kepada bentuk-bentuk tadi lah. Okay, melukis kepada bentuk-bentuk. Okay, so saya cuba lagi satu contoh. Tapi bukan sketching. Sketching tadi 2 je lah contoh Okay, kita akan cuba buat satu lagi contoh bersama-sama. Boleh bersama-sama. Yang projection ni awak ingat je lah step dia. Saya ulang semula. Kalau step tadi dapatkan dia daripada 3D tadi. Okay, step yang pertama. Step yang pertama tadi dapatkan dia sebagai bentuk 3D. Okay, 2 dimensional lah. Yang kedua awak projectkan ikut saiz yang exact lah. Tapi dengan unjuran yang betul. Ikut dia punya satah. Satah bawah, satah depan, satah kiri, satah kanan. Lepas tu apa yang kita akan buat? Kita akan buat projection. Boleh try out. You have to try. Awak kena try. So saya nak minta awak try soalan ni. Lepas tu nanti send je as picture. Send kat WhatsApp pun tak ada masalah. Tak nak PM tepi, hantar kat group pun tak apa. Okay. Just to show that you do something. Satu soalan sketching. Maksudnya soalan ini muka surat tadi tu lah. Saya nak awak buat sendirilah. Muka surat tadi 188 ni as your homework. Muka surat 188 Muka surat 188 as your homework. Soalan nombor 10 ni. Awak just try another one time on your own. And then you sketch gambar. Lepas tu hantar kat saya je. As your homework number 1. That would be more. Ada lagi sikit Okay, so for the time being, sikit lagi masa kita akan buat sama-sama. Okay, kita akan buat sama-sama satu soalan Sketching tadi settle dah. Sekejap je setting Okay, boleh So why not kita try. Saya tengok buku surat berapa soalannya sesuai. Okay,
So all together pergi muka surat 191. Okay, muka surat 191. Okay, ini contoh prisma tegak. Okay, saya akan buat gambar daripada pandangan sini X dan pandangan sini Y. X dan Y. Pandangan untuk pandangan ini. Okay. So basically the idea untuk lukiskan macam tadi lah. 45 degree saya kat mana? Okay. So cara nak 45 degree ni boleh cuba rujuk semula. So sinilah gambar saya. Bukan ni. Nampak. Okay. So bila gambar, kita buat dulu the idea of lukisan di sini. 45 saya dekat sini. Jangan risau, sekejap lagi saya akan lukis dengan kertas. Okay, dengan kertas lebih baik kot. Alright, so just to get kita buat colour dulu untuk tahu mana depan, mana kiri, mana atas dan sebagainya. Okay, so daripada sini, kalau depan kita ambil yang ni, pandangan X X ni warna kuning, warna hijau. So this warna hijau. Biasanya untuk dapatkan sketching yang terbaik, awak akan cuba lukis dengan, kalau ada highlighter, that will be better lah. Okay, highlight kan. Okay, highlight kan. Ni adalah gambar pandangan dari X. Okay. Okay, so color-color lah. So hijau adalah X. Next, daripada pandangan Y. Y is not as tough as saya lain lah. Dia senang jugalah. So Y sini je lah. Okay, Y satu garis segi 4 je. As simple as that. Cuma ada garis yang terselindung. So ini adalah gambar daripada sisi sebelah sana. Boleh? Last sekali. Ini pandangan Saya akan screenshotkan gambar. Kadang-kadang mungkin bila dah ulang kat rumah, rasa tadi macam dah confuse. Tapi kalau confuse, boleh je PM tepi saya kan. Saya cubalah jawab. Okay, tapi saya lambat tu mungkin saya nak buat macam ni. Tapi tak apa, saya akan cuba jawab. Alright, so daripada pandangan atas, pelan, kita cuba colour orange. So this one is yang atas. You nampak orange? Sengaja diwarnakan dengan yang tak gelap sangat lah, supaya saya boleh colour dia. Nampak satu kat atas ini, and nampak satu bawah. Bawah ni terselindung ni, orange ni juga masih didapat dilihat daripada pandangan atas. Boleh? So saya dah try colour, saya dah try project sini sana. Hopefully this will help you to understand more. Boleh So we will do as much as we can untuk bagi awak faham. Kalau tak faham juga, PM tepi lah. Okay, so that adalah macam tak siap kerja rumah dan tak pasti dan sebagainya. Okay, so ni dah gambar dia. Biru, hijau dengan orange. So we will try to project, lukis atas kertas. Okay, so ini gambar. Ni lah gambaran dia. So, kita try one more question on this particular. Okay, ada hijau, ada biru, ada orange. Orange atas, biru sebelah Y, hijau sebelah X. Okay, so saya try untuk lukis atas benda maujud. Okay, so spare some time untuk benda maujud sekejap. Benda maujud ni kertas lah. Tadi tu benda ilusi kat sini betul lah. Okay, tak ada. Okay, pelan-pelan secara live daripada rumah saya ke rumah anda. Okay. 10, 20, 30, 40, 45 gariskan. Okay, gariskan. Boleh? 45 darjah. Okay. So ni memang tempat lain.
So this is 45 yang saya dah ukur tadi. 45 Okey. So biasanya ini adalah daripada unjuran. Unjuran tadi kita akan lukis satu persatu lah. Okey, so yang paling mudah sekali adalah gambar yang apa tu? Pandangan daripada X lah yang senang tadi. Supaya kita boleh unjur. Boleh Okey. So daripada sini kita berkenalan dulu. Okay, kita berkenalan dulu. Ini adalah pandangan daripada sisi Y. Oh, ataupun pair je dua kotak. Dua kotak setiap. Boleh je. Dua kotak. Dan dua kotak. Dua kotak. Just to get dia ada balance dia. Ini pun sama lah. Dua kotak. Dua kotak. So, garis ni dia macam lembut dia halus je. Boleh Alright, first one. Yang paling mudah saya akan buat yang X lah. X tadi ingat lagi dia warna hijau. Okey, hijau. Bawah sekali kalau boleh refer buku awak tadi. Mana pula buku ni? Sekejap Boleh? Sampai 5. Bawah dia pandangan X. Okey, bawah dia pandangan X. Boleh so kita perlahan-lahan. Boleh? Okey, so gariskan dan dekat tinggi dia daripada gambar tadi pun 5. Ini 5 So masih lagi tarik jawapan sebagai 5. Satu cm sini kan? So ambil 1 cm. Baris 1 cm. Boleh 1 cm. Tahan. And tarikkan. So buku matematik awak ni dia tak exact lukisan saiz so ikut saiz sebenar. Halus je yang lain dulu. Just a smooth line. So this one pun boleh project ke sebelah kiri atau kiri lah. Boleh project. Means that awak unjurkan. Lagi. So sini pun habiskan je straight je. Next one adalah sisi tegak. 5 ke 6? Ini adalah 6. Oh, 6 basically. Semua 6. Alah pula. Mana? 6 cm Alah pula. Okay, dah 6 cm. Okay, so 6 cm. Yang tadi tu 6 salah tadi. Awak tengok yang paling besar tadi 6. Dia 5 campur 1 tu. 6. Ini pun 6 juga. Kita betulkan sikit. So, unjurkan garisan. Okay, 6 cm. So, kita akan follow just like the picture. So, 6. Ini 1. Ini 1. So, boleh gelapkan dah. Ini 6. Okay, gelapkan. Lepas tu dia turun. Ada balance 1 cm dekat bawah. Okay, 1 cm bawah. So, lembutkan dulu. Baru garis. So, garis tebal adalah jawapan. Okay, lepas tu 2 cm kan? So, 2 cm. 1, 2 cm And then, itu sengit. Bila sengit jangan directly.
Cari garis tegak. Cari garis tegak. Okay, so garis tegak awak kat sini. So this is the garis tegak. Okay, bila tegak, dah pasti jawapan, baru sambungkan garis yang sengit. So that is my first elevation, which is daripada pandangan X. With the correct, dia punya size yang sama lah. Kalau 6cm, 6cm lah. So that is exact 6cm. Guna pembaris, pensel, pemadam. Okay. So garis tebal adalah jawapan. Garis yang nipis-nipis tu adalah kita punya sketching. Boleh Okay. Oh, dah mati pula. So X dah settle. So dia tiba-tiba dia terus tak kembali. So saya kembali balik ke images. Okay. So kita akan try pula second one. Second one adalah hasil daripada unjuran. Okay, hasil daripada unjuran. Okay, so this one considered settle. Okay, boleh pandangan X. You can, kalau dah siap nak color pun tak ada masalah so that you will understand more lah this particular one. Okay, so daripada sini apa yang kita akan buat, kita nak buat pelan ke, nak buat mana-mana pun tak ada masalah dah sekarang. Sebab this is just on, kita boleh unjurkan garis-garis-garis, lepas tu dapatkan persilangan. Alright. Okay, so apa yang kita boleh garis, kita gariskan lah. Okay, yang ini kita bawa turun kan, kita bawa turun dengan garis halus. Garis halus turun, ini pun garis halus turun. Okay. Okay, so sini pula sama juga gariskan. Yang the terselindung one pun sama garis. Boleh gariskan. Okay. So bila kita nak buat pandangan Y ni simple je. Okay, Y simple saja. Apa tadi? Turun sini. Turun. So sini jawapan dia, tarikkan sahaja. Dapatkan. Gambar dia berapa tadi cm? 5/1, 6. Lepas tu yang ini pun 5 cm. So ukurkan 5 cm. Okay, so that is the answer. Alright, so hidden part. Dan jangan buat dia tebal, hanya perlu buat dia putus-putus. Okay, so boleh padam, lepas tu pakai pensel. So ni adalah garis yang terselindung. Terselindung dia dot-dot. Boleh? Terselindung dia dot-dot. Okay, so next one, saya tadi dah unjurkan ke bawah. Unjurkan ke bawah. Okay, unjurkan dia ke bawah. Unjurkan. Bila unjurkan, nampak tak intersect? So you have to do the same intersection. Dapat garis, terus ke sana. Boleh? Dapatkan intersection, gariskan, terus ke sana. Okay. So this one juga, bucu hujung ni. Bucu hujung sama je. Tarikkan ke bawah. 45 degrees, kena dekat garis 45. Persilangkan dia. Okay, bersilangkan dia, tarik halus. Boleh? Bersilangkan dia, tarik halus. Saya ulang semula. Daripada sini tadi, saya gariskan turun. Pergi 45 degree kan? Dah kena sini, you have to bend lah. Bend ikut balik garis. Sama juga kat sini. Yang second one. Tarikkan, kena 45. Bendkan dia. Bendkan dia, ikutlah. Ikut 45. That's why kita buat 45 degrees. 45 degrees ada something lah untuk objektif dia. Okay, so this is basically the intersection ataupun persilangan yang kita dapat. So awak dah boleh dapat gambaran kasar dah. Okay. So sini kan, nampak tak sini? Ini pun boleh diunjurkan, just straight go down. Tapi bukan exact answer lagi kan? Kita buat dulu halus dulu.
Sebab kita tak sure jawapannya macam mana. Sama juga untuk yang ini. Second one. Nampak ni? So gariskan ke bawah pembaris. Bukan freehand. So that's why saya pun pakai pembaris. Okay. So that is the garis halus-halus lah. It tak dapat clear, tapi you have to try. Try on your own. Okay. Ni macam tutorial lah kan. Alright. So basically dah dapat jawapan sebenarnya. Kita akan dapat 3 bentuk segi 4 tepat. Okay, 3 bentuk segi 4 tepat. So you have to tebalkan jawapan akhir. Ini jawapan akhir, tebalkan. Tebalkan bawah. Okay, tebalkan sini. Ini jawapan ya. Okay, ini jawapan dia. And dan okay. Sebab apa dia tak putus-putus? Sebab kita boleh nampak dengan clear. Dia tidak terselindung. Daripada atas kan, kalau awak ambil kapal terbang, naik kapal terbang atas, awak nampaklah dia sebagai segi 4. So that is the answer. Mesti ada 3. 1 kotak, 2 segi 4 tepat dan 3 segi 4 tepat. Okay. So that is basically the answer for the question. Lepas lukis, barulah nak label dan sebagainya. Ini boleh label 2 cm. Okay. Lagi, mana lagi? Ini adalah 5 cm. This one 1 cm. Sagi ini 5 cm. 5 cm. Ini adalah 2 cm. Ini adalah 2 cm juga. Ini adalah 1 cm. Alright. On the other hand, dekat atas pula, yang straight sini adalah 6 cm. The whole thing semua 6. Lagi, sini bawah adalah 5. Atas 5 campur 1 lah. Boleh? Alright. So that is basically what I want you to do as your homework lah. So this is the second homework. Boleh second homework, apa yang you perlu buat? You just redraw je. Redraw dengan correct size, dengan correct projection, correct sudut. Boleh? So tadi 1 untuk buat objek. So now second question. Boleh So apa yang you perlu buat? You dah ambil gambar, tulis nama sikit, mungkin nama dia Siti kat sini. Siti punya. That je lah. So saya tahulah ni Siti punya. Mungkin Nurhaliza je dari sana. Yeah, absolutely kertas lagi clear lah. Maksudnya lagi faham. Cuma gambar macam lari sikit lah. Okay. Alright. So kalau you ada macam highlighter ke whatsoever, you can highlight that thing. Atau macam saya mungkin ada pen ke. Di luar jangkauan. Tak apa. Okay. So just to get the basic idea, gelapkan. Gelapkan. And satu lagi. Oh lupa pula. Tadi apa? Bucu tadi kan. Okay, bucu bolehlah cuba as much as you can to label bucu. Yang pertama adalah muka surat 191. Okay. The same picture awak lukis semula. The same picture awak lukis semula atas kertas. Boleh So this is the very easy part. Yang kedua pun kerja rumah yang kedua lah. Tadi punya melukis objek. So apa tadi? Okay, sekejap saya buang semula sebagai kerja rumah. Kerja rumah Okay, kerja rumah awak. Okay, kerja rumah awak. Right. Muka surat mungkin boleh tukar colour, hitam maybe. Kerja rumah yang pertama, muka surat 191, Puji Minda 7.2C. Boleh cuba nombor 1 tadi. Kita just buat lukisan je, tak payah buat ratio-ratio semua. Okay,
just to draw the elevation saja. Okay, elevation untuk plant, lepas tu X dan juga Y. And buat soalan nombor 2 juga. Sama sama soalan nombor 2. Nombor 2 tu buat sendiri lah. Elevation juga pada sisi plant X dan juga Y. 2 question. And the third one adalah tadi, yang mana you have to try out on your own. Yang mana kita cuba sama-sama tadi. Cuba buat example 10, which is dalam page 188. Okay, 188 example 10. Boleh? Just to draw the sketching. Buatlah sketch dia. Alright, so basically ada 3 helai lah. 3 je kot. Okay, hopefully buat lah. Ada soalan kerja rumah tak? Tak ada So saya harap dalam masa tempoh seminggu kan, ada 3 je. Okay, ada 3 je kerja rumah. Kena buat lah, 3. You kena send lah pakai WhatsApp. Saya tak nak lah pakai benda-benda yang pelik-pelik macam Padlet lah, apalah. Kesian kan. Ada yang susah nak dapat. Awak snap gambar, hantar je kat saya. Tak tahu nama saya, cari dekat grup tu nama saya lah, hantar lah. Saya tak ada nama lain je saya pakai. Yeah? Atau kalau awak send je dekat grup kelas. Okay, just to make sure you do some homework. Okay, next year dah form 4 kot. Form 4 tak ada dah belajar maths. Maths awak pun cikgu lain. Tak ada dah saya. Kan? Tak ada? Ada yang ada kat sini? So nak tengok siapa dekat sini angkat tangan. Kita ada Syafi, Aimi, Najwa, Iza angkat tangan, Aminatul, Sarah, Aino, Zahra. Lagi siapa lagi? Yang tak angkat tangan tu dia dah pergi tempat lain lah tu. Okay, sekejap kita tengok siapa lagi. So hari ni bagus juga lah. Ada 15, ramai. 15, 2 kelas. Tak apalah, mungkin tak bangun lagi. Okay. Ramai hari ni. Mana tadi? Okay, so ni kerja rumah. Saya screenshot kerja rumah kejap. Nanti saya send dekat grup. Okay, kita bertemu di sini. Okay, Diana pun angkat tangan. Bagus Diana. Kita bertemu di sini. Sebab macam nak show satu-satu kan. Alif pun angkat tangan. So kita ada Syafi, Izzah, Aimi. Lagi Aminatul, Suhaida, Aminah Hairi, Diana, City of Might, tak tahu siapa. Tolong tulis nama awak dekat ruangan sana. Okay. So siapa yang ada dekat luar tu, pandai tak pakai handphone, lepas tu screenshot sikit gambar-gambar kehadiran kawan-kawan awak ni.